Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Jawi pada petang ini. Okey, tajuk petang ini adalah sambungan daripada tajuk pada 2 minggu lepas yang kita telah belajar, iaitu homograf. Okey, kita akan sambung untuk ciri yang kedua, iaitu homograf pada kata berimbuhan. Okey. Okey, saya ingatkan semula, homograf ini adalah pasangan kata yang sama ejaan tetapi berlainan maknanya. Ejaan dia sama dalam Jawi tapi maknanya lain. Okey, kita teruskan dengan ciri yang kedua. Okey, ciri yang kedua, pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan. Pasangan homograf kata dasar dengan kata berimbuhan. Okey, pasangan homograf ini terjadi disebabkan oleh kaedah ejaan Jawi itu sendiri. Jadi pasangan homograf ini terjadi disebabkan oleh kaedah ejaan Jawi itu sendiri. Okey, kita tengok apa dia. Okey, A. Vokal ipepet di tengah kata tidak dilambangkan dengan apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Ipepet ini dalam tulisan Jawi, dia tidak ditulis dengan apa-apa huruf. Berbeza dengan italing. Italing ditulis dalam huruf ya dalam tulisan Jawi. Kalau ipepet tidak ditulis apa-apa dalam tulisan Jawi. Okey, tengok yang seterusnya, B. Suku kata tertutup yang menggunakan vokal ipepet atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi. Okey, pertama kena tahu suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang diakhiri oleh huruf konsonan. Suku kata tertutup huruf yang diakhiri oleh huruf konsonan. Jadi ia menggunakan vokal ipepet atau A juga tidak menggunakan apa-apa huruf vokal Jawi. Maksudnya dalam yang macam awak belajar, dalam satu suku kata tertutup dan di tengah-tengahnya terdapat huruf A, perlu digugurkan alif tersebut. Okey, tak apa, kita tengok contohnya dulu. Contoh. Okey, tengok contoh yang pertama, markah. Markah iaitu ada dua suku kata. Markah, mar suku kata yang pertama dan kah suku kata yang kedua, iaitu mar adalah suku kata tertutup, kah juga adalah suku kata tertutup. Mar, dan di tengah-tengahnya terdapat huruf A, jadi perlu digugurkan huruf alif tersebut. Kah pun begitu juga, iaitu dalam satu suku kata tertutup dan di tengah-tengahnya terdapat huruf A dan perlu kita gugurkan alif tersebut. Jadi ejaan dia mim, ro, kaf, ha. Markah. Begitu juga dengan ejaan merekah. 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 Ada 3 suku kata merekah. Me adalah suku kata terbuka. Re pun suku kata terbuka dan kah adalah suku kata tertutup. Me adalah menggunakan ipepet. Kan? Jadi ipepet tidak ditulis apa-apa huruf dalam tulisan Jawi. Begitu juga dengan re. Re pun adalah bunyi ipepet. Jadi kita akan tulis me, mim, me, ro, re, kaf, ha, ka. Ka itulah suku kata tertutup. Boleh faham tak? Jadi markah dan merekah adalah ejaan yang sama tapi berlainan maksudnya. Ejaan sama tapi berlainan maksudnya. Okey, kita tengok contoh lain. Contoh lain, rumi dia mantap. Mantap. Dua-dua itu adalah suku kata tertutup. Man suku kata tertutup, tap juga adalah suku kata tertutup. Tetapi di tengah-tengah man dan tap itu terdapat huruf A. Dalam satu suku kata tertutup dan di tengah-tengahnya terdapat huruf A, perlu digugurkan alif tersebut. Jadi kita akan aja mim nun men tapa tap. Man tap.
Begitu juga dengan ejaan menetap. 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 Me adalah i pepet, ne pun i pepet, dan tap. Tap adalah suku kata tertutup dan di tengah-tengah terdapat huruf A. Jadi A itu perlu digugurkan alif tersebut. Jadi ejaan dia mim nun tapa. Mim me nun ne tapa tap. Nampak tak, ejaan dia sama. Ejaan dia sama, mantap dan menetap. Itu dipanggil homograf. Ejaan sama tapi bunyinya lain. Okey, kita tengok yang seterusnya, C tu. Pasangan hukum 3 suku kata yang digunakan alif pada suku kata pertama dan imbuhan D yang ditulis dengan huruf dal sahaja. Apa benda tu Okey, kita tengok contoh dia. Contoh. Okey, rumi dia dahulu. Okey, dahulu. Ada 3 suku kata. Yang C ni dia kata hukum dia kena 3 suku kata yang digunakan alif pada suku kata yang pertama. Da. Kalau ikutkan kita akan ejak da, dal, alif, da. Tapi disebabkan dia di situ ada 3 suku kata dan suku kata pertama itu terdapat huruf alif. Jadi kita perlu gugurkan alif tersebut. Jika dalam 3 suku kata dan suku kata pertamanya terdapat huruf alif, jadi perlu digugurkan alif tersebut. Contohnya dahulu. Dal, ha, waw, lam, waw, lu. Dahulu. Okey, tengok ejaan yang kedua. Ejaan rumi iaitu dihulu. Dihulu. Tengok tu. Imbuhan di memang ditulis dengan huruf dal sahaja dalam Jawi. Di hanya ditulis huruf dal sahaja, bukan huruf dal ya. Bukan Di hanya dalam bahasa dalam Jawi, di hanya ditulis huruf dal sahaja. Dihulu. Dihulu. Dal, ha, waw, lam, waw, lu. Nampak tak? Dahulu dan dihulu mempunyai ejaan yang sama tetapi berlainan maksudnya, berlainan maknanya. Jadi ini semua awak perlu tahu. Okey, itu saja untuk minggu ini yang saya terangkan ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Okey, terima kasih.